Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi bersama Cikgu Husna. Okey, untuk kali ini kita dah masuk bab 3. Yeay, kita dah masuk bab 3 iaitu di bawah tajuk Proses Reka Bentuk dan tetapi di bawah subtopik 3.1 iaitu Project Brief. So, untuk hari ini awak mesti akan dapat tahu apakah definisi Project Brief. Definisi ni adalah maksud Project Brief. Kemudian yang kedua, awak akan dapat mengenal pasti ciri Project Brief. Ada berapakah ciri Project Brief? Dan yang ketiga, dapat merancang Project Brief untuk menghasilkan produk yang kreatif. So dekat sini kita dapat merancang Project Brief. Apakah dia? So, kita akan go through ni satu persatu. Yang pertama, boleh tengok dalam buku teks muka surat 49 iaitu definisi Project Brief. Apa sebenarnya Project Brief ni? Apakah maksud dia? Okey, Project Brief ini bermaksud proses perbincangan awal antara dua pihak iaitu pengurus projek dengan pelanggan yang turut dihadiri pereka bentuk. Okey, ni ada 3 orang kat sini. So, ni adalah pengurus projek, kemudian pelanggan dan kena ada pereka bentuk. Kenapa pereka bentuk ni kena ada dalam perbincangan awal tersebut? Pereka bentuk adalah untuk menterjemahkan idea reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran bebas ataupun contengan. So, designer. Pereka bentuk ni dalam bahasa Inggeris dipanggil designer. Okey, pereka bentuk ini akan terjemahkan idea pelanggan ni dalam bentuk lakaran bebas ataupun contengan. Contoh, pelanggan ni awak nak buat beg. So, dia akan draft dululah beg jenis apa yang awak nak sebenarnya. So, dia akan contoh-contoh dulu. So, nanti endingnya dia akan tunjuk dekat pengurus projek dan juga pelanggan. Okey? So, dekat situ, apakah project brief? Project brief adalah perbincangan awal antara siapa? Pengurus projek dan juga pelanggan dan turut dihadiri oleh pereka bentuk. Okey? So, ada 3 orang kat sini. Okey? Kena ingat cikgu dah letak gambar 3 orang kat sini. Kenapa pereka bentuk kena ada? Kena terjemahkan idea dalam bentuk lakaran. Okey? So, apakah tujuan utama perbincangan? Kenapa nak kena ada meeting? Apakah kepentingan meeting ni? Okey, tujuan utama perbincangan ialah untuk dapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan tentang produk yang ingin dibangunkan bersandar kepada ciri-ciri brief. So, bila pereka bentuk ni ada, pengurus projek ni ada, tak adalah dekat dengan pelanggan ni. Tak adalah bila orang pelanggan ni macam nak bentuk A. Tiba-tiba pereka bentuk ni tak faham sebenarnya pengurus projek cakap apa kalau tak jumpa kan. So, dia lukislah ikut idea dia. Bila sampai dekat pelanggan, pelanggan ni tak nak. Sebab apa? Maksudnya dekat situ akan ada masalah komunikasi. So, bila dia ada, apa yang orang tu nak, dia dapat buat. Contohnya macam nak buat design bag kan. Dia nak buat design bag, semua orang tu kena ada. So, waktu berbincang tu, semua orang dapat alert apa yang sebenarnya pelanggan tu nak. Design apa yang dia nak, warna apa yang dia nak, berapa banyak dia nak. So, dekat situ, tujuan utama perbincangan adalah untuk dapatkan maklumat secara terus daripada siapa? Pelanggan. Okey? Okey, menurut Killen, iaitu pada tahun 1947, perbincangan ini adalah satu proses berinteraksi secara bersemuka yang mana ahli dapat bertukar idea, dapat berbincang, dapat selesaikan masalah, dapat jawab persoalan dan dapat mengukuh dan tingkatkan kefahaman. Tetapi dalam konteks project brief ini, perbincangan ini lebih kepada berfokuskan kepada produk yang ingin dihasilkan, sesuatu produk yang baru. So, dekat sini aku tulis, it new product. Apakah produk baru yang pelanggan inginkan? Okey, itu adalah tujuan utama perbincangan project brief. Next, kita akan tengok yang kedua iaitu 3.3.2 mengenal pasti ciri project brief. Dalam buku teks, muka surat 50, dalam ciri-ciri project brief, kita ada 7. Betul tak 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 7. Yang pertama mesti ada tajuk. Nak buat projek kena ada tajuk. Kemudian kita ada gambaran keseluruhan projek, ada kriteria projek, ada perancangan pengurusan projek. Okey, ingat tak dalam bab 2 kita ada perancangan pengurusan projek, ada 3 komponen penting. Apakah dia? Kita kena ada
Kita kena ada apa? Ingat tak? Bab 2 awal-awal kita dah belajar kena ada 3 bentuk pengurusan pelaksanaan projek, iaitu perancangan, penjadualan dan juga pengawalan. 3 tu di bawah perancangan pengurusan projek. Kemudian kita ada analisis kajian, lakaran idea, mock-up ataupun model. Okey, ini adalah contoh projek, ciri-ciri projek brief. Bila soalan tanya, nyatakan ciri-ciri projek brief. Ini adalah ciri-ciri dia, ada 7. Okey, first kita akan pergi kepada tajuk projek. Tajuk projek. Bila buat satu projek, tajuk projek ini adalah produk yang ingin dihasilkan. Benda apa yang nak hasilkan? So, tajuk tu mesti spesifik dan bukan secara umum. So, tajuk ini akan memberikan gambaran awal bentuk fungsi produk yang akan dihasilkan. Contohlah, contoh kita nak search produk kan, produk awak yang awak nak buat tu nanti, dia tulis produk tu nama sling bag je. So, bila kita tengok, banyak sangat sling bag. So, tak ada yang spesifik, tak tahu bentuk sling bag awak tu macam mana. Lainlah awak tulis awak punya tajuk bag sling serbaguna. So dekat situ kita nampak gambaran awal bag tu sebut serbaguna itu adalah menunjukkan bag tu ada banyak fungsi. Ada banyak fungsi-fungsi yang lain. So tajuk itu mesti spesifik. Bukannya tajuk biasa-biasa macam ni lah yang bila orang cari tu orang boleh nampak semua. So kena ada tajuk yang spesifik. Dan adalah sebab dia ni memberikan gambaran awal kepada produk yang awak ingin hasilkan. Next kita pergi kepada kedua ialah gambaran keseluruhan projek. Okey, dalam gambaran keseluruhan projek terbagi kepada 2, iaitu pengurusan projek dan juga gambaran awal produk. Yang mana bila kita nak buat gambaran ini, kita kena berbincang. Kena ada siapa? Kena ada 3 orang yang penting tadi. Kena ada pengurus projek, kena ada pelanggan dan juga mereka bentuk. Sebab apa? Sebab kita nak elakkan salah tafsir kehendak pelanggan. Nampak cikgu dah merahkan kat sini. Ini adalah dia punya kata kunci untuk elakkan salah tafsir kehendak pelanggan. So, dalam bentuk gambaran awal, kita boleh tunjukkan kepada pelanggan melalui foto, bahan konkret dan juga tayangan video. So, ini adalah contoh gambaran awal yang dipersembahkan melalui gambar. Designer ni, mereka ni telah tunjukkan bentuk apakah bentuk yang pelanggan tu nak dekat pelanggan dan juga pengurus projek. So, ini adalah tayangan secara video. So, dekat sini ditunjukkan mereka bentuk ni menunjukkan gambaran awal produk lah. Apa yang pelanggan dengan pengurus projek ni bincangkan. Okey, so dekat sini nanti pelanggan ni akan betulkan lah apa sebenarnya projek yang dia nak. So dekat situ design-design apa nanti mereka bentuk akan betulkan. Next kita akan pergi kepada ketiga iaitu kriteria produk. Dalam kriteria produk, kita kena melibatkan elemen dan prinsip dalam reka bentuk yang mana kita kena aplikasikan dekat sesuatu produk. Ingat tak elemen dengan prinsip? Kita belajar bab 1, elemen ada 7, prinsip juga ada 7. So dekat sini, kriteria yang dibincangkan, dia dapat waktu berbincang dengan pelanggan lah. Tetapi kriteria produk itu kena ambil kira produk sedia ada. Bila kita nak bangunkan sesuatu produk yang baru, kita kena buat market research dulu. Market research tu adalah kajian pasaran. Kita kena tengok tadi contoh dia nak buat sling bag kan. Ini adalah contoh-contoh pasaran bentuk sling bag. Ada berbagai bentuk jenis kain, tali, corak. So dekat sini, daripada sinilah dapat idea apakah pelanggan tu, produk apa yang pelanggan tu nak. Ada tak memenuhi kriteria. Okey. Yang keempat adalah perancangan dalam pengurusan projek. Okey, dalam perancangan pengurusan projek yang keempat, kita kena merangkumi skop kerja, kos pengeluaran, masa, perancangan jadual kerja dan juga pembentukan kumpulan kerja. Contoh skop kerja. Skop kerja ni apa? Kita kena tentukan produk yang pelanggan tu nak, dia nak keluarkan secara besar ke, sederhana ke, kecil. Maksud dekat sini besar, kecil, sederhana ni adalah dia punya pengeluaran proses dia ataupun dia punya barang beg tu dia nak buat berapa? 500 ke, 5,000 ke, 50 ke? Adakah skala besar, sederhana ataupun kecil?
skop kerja dekat situ. So, kita ada juga dekat sini pengurus projek. Kenapa pengurus projek ni kena ada? Pengurus projek ni lah yang akan tentukan skop kerja yang diambil kira, harga pengeluaran produk, kualiti dan juga kecepatan penghasilan. So, sebab itu bila dalam meeting kena ada pengurus projek. Dia ni yang akan bagi tahu orang bawah-bawah dia apa nak kena buat. Okey? Dia yang akan rancang lah. Okey. So, yang kelima ialah analisis kajian reka bentuk produk dan juga pasaran. So, bila kita buat analisis kajian reka bentuk produk, kita ada dua, iaitu kajian reka bentuk produk dan juga kajian pasaran. Apakah kajian reka bentuk produk? Kajian reka bentuk produk adalah perbandingan produk sedia ada dalam pasaran. Contohnya dalam sling bag. Tadi kan nak buat sling bag. Produk sedia ada dekat pasaran ni, apakah kelebihan produk A dan produk B. So, kita bandingkan dekat situ. Yang pertama untuk dapatkan analisis reka bentuk dia lah. Kemudian yang kedua, kajian pasaran. Kajian pasaran ini, dia adalah kajian kehendak kumpulan sasaran kepada produk yang sedia ada, yang mana kajian ini dilakukan melalui soal selidik dan juga pemerhatian. Nampak? Soal selidik, pemerhatian. Contoh macam mana kalau awak perasan, kalau awak pergi beli barang atau apa-apa, dia akan bagi awak satu borang soal selidik, suruh awak jawab. Sekejap je encik nak jawab. Itu adalah kajian pasaran. Dia nak tengok bila dia nanti orang pelanggan ni publish dia punya barang, dia punya produk, ada tak orang nak beli? Ada berapakah range harga yang orang mampu beli? Dekat manakah sesuai diletakkan? So, dekat situ dia boleh melalui, itu adalah melalui soal selidik. Kalau daripada segi pemerhatian, dia akan melihat contohnya berapa ramai contohnya purata orang yang pergi mall pakai sling bag. Sling bag tu bentuk yang macam mana? Sederhana, kecil, besar. So, itu adalah melalui pemerhatian. Orang tu tengok je. Kita tak tahu orang tengok kita. Tapi itu adalah salah satu kajian untuk dapatkan analisis produk dalam pasaran. Okay? Yang keenam ialah lakaran idea. So, dekat sinilah designer tu, reka bentuk itu, dia punya tugas yang mana dia akan design lah, nak sembahkan, bukan sembah-sembah dia nak tunjuk dekat pengurus projek dan juga pelanggan. Yang mana lakaran ini dalam bentuk visual yang menarik dan memenuhi kehendak pelanggan. Bila dalam lakaran ni, nanti dia akan lukis cantik-cantik lah. Nampak bentuk kiri kanan, depan belakang, atas bawah semualah. So, nampak bentuk tu. Bentuk bag. Ni contoh bentuk bag lakaran. Okey. Kemudian yang ketujuh adalah penghasilan mock-up. Alamak, cikgu salah je kat sini. Bukan mocuk Mock. M-O-C-K. Mock-up atau model. Mock-up tu apa? Mock-up adalah model olokkan yang diperbuat dari barang yang mudah didapati. Mock-up ni contohnya kita guna barang kita semula. Kita guna kotak, kita guna polistrin, gabus, span, kayu. Kita guna kertas. Itu bahan-bahan yang boleh kita dapat di sekeliling kita untuk buat mock-up. Contoh mock-up, awak nak buat beg kan? Kita nak buat beg, boleh buat mula menggunakan kertas. Kita boleh buat beg menggunakan kertas. Ataupun menggunakan kotak. Kita boleh guna bahan yang mudah kita dapat lah sekeliling kita. Kalau model pula, model ini boleh dihasilkan dalam bentuk model berfungsi sepenuhnya dan juga separa berfungsi. Model ni maksudnya model tu, beg tu dia boleh digunakan separuh ataupun 100% boleh berfungsi. Boleh kita sentuh, pegang, bawa betul-betul punya lah. Tapi nanti kita akan tahu sebenarnya apakah model ni nanti next chapter kita akan bincangkan. Okay? So, kita dah masuk yang ketiga, iaitu merancang projek brief untuk penghasilan produk yang kreatif. Dan apabila dalam merancang projek brief, ada dua jenis kriteria yang penting, iaitu kriteria pertimbangan utama yang pertama dengan yang kedua adalah catatan penerangan. Yang mana kedua-dua kriteria ini ada dekat dalam borang projek brief. Nanti cikgu akan tunjuk borang projek brief yang mana senarai semak dalam bentuk penyataan masalah kita buat terlebih dahulu berdasarkan kriteria pertimbangan utama sebelum kita lengkapkan borang projek brief. Bila kita nak buat satu projek, kita kena ada senarai semak. Senarai semak itu merangkumi kriteria pertimbangan utama dan juga penyataan masalah.
So, bila kita nak merancang project brief, nak ada borang tu kriteria pertimbangan utama kena ada. Ya, apakah kriteria yang kena ada tu? Kena ada fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, style atau gaya, kualiti, kos dan juga jangka masa. So, macam manakah dia nak aplikasikan kriteria pertimbangan utama ini dalam bentuk jadual? Ini adalah contoh-contoh kriteria pertimbangan utama dalam bentuk senarai semak. Penyataan masalah dekat sini, kriteria pertimbangan utama dekat sini. Awak boleh tengok ni contoh ni dekat buku teks muka surat 53. Ini adalah contoh senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama yang mana penyataan masalah ini yang dalam jadual ini perlu diambil perhatian oleh pengurus projek yang akan tik semua benda ni ada ataupun tidak, menjawab masalah ataupun tidak. Tetapi kriteria pertimbangan utama ini dia tidak boleh berubah. Dia kalau tak ada satu ni tak bolehlah. Semua kriteria, 88 kriteria tu kena ada. Okey, kita akan tengok satu persatu jenis kriteria dan juga penyataan masalah dia. Contoh yang pertama adalah fungsi. So, fungsi. Apa guna produk ni? Soalan pertama dia. Yang kedua, dekat mana produk ni nak pakai? Fungsi produk tersebut. Yang kedua, persembahan. So, dekat sini yang kedua, persembahan. Macam soalan dia adalah, okey, bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan? Dia nak persembahkan melalui apa? Video, tayangan video, lakaran ataupun gambar ke? Macam mana? Tujuan pasaran. So, siapa yang akan menggunakan dia? Siapa pesaing yang wujud? Macam manakah pengguna nak guna produk ni? Tujuan pasaran. Yang keempat adalah kuantiti. So, berapakah jumlah yang diperlukan? Berapa jumlah nak buat barang tersebut, produk tersebut? Yang kelima, style ataupun gaya. So, macam manakah reka bentuk produk? Apakah reka bentuk ini mendapat perhatian dekat pasaran? Dari segi kualiti pula, macam mana kualiti dia? Pakai apa? Adakah pelanggan akan ada permintaan yang istimewa? Apakah piawaian kualiti perlu dipatuhi? So, kalau dia menjawab, bagus. Maksudnya produk dia bagus. Yang seterusnya adalah kos. So, berapa kos untuk hasilkan satu produk ni? Apakah tahap untung yang dikehendaki? Berapa anggaran kos akhir? Dan juga jangka masa. So, bila pelanggan nak projek ni siap? Produk sampingan yang perlu siap dalam jangka masa yang sama. Okay. So, macam mana nak apply benda ni? Kita akan tengok next iaitu borang project brief. Dalam borang project brief. So, dekat sini maklumat dekat catatan ialah jawapan. Maklumat dekat catatan ni, cikgu bulat ni, catatan ini adalah jawapan kepada semua penyataan masalah yang disenaraikan untuk dipertimbangkan. Dia menjawab kepada kriteria pertimbangan utama punya penyataan masalah. So, maklumat ini diperoleh daripada mana? Dia diperoleh daripada komunikasi daripada kebentuk dengan pengurus projek ataupun pelanggan. So, ini pelanggan tu akan bagi tahulah kat mana nak pakai, nak buat apa, tujuan dia kenapa, kuantiti berapa. So, okey, contoh kita tengok borang project brief ini sebab nanti awak kena buat So, kita tengok yang pertama kita kena ada tajuk. So, dekat sini orang ni dia nak buat, pelanggan ni dia nak buat bakul serba guna. So, tajuk bakul serba guna. So, kriteria yang pertama iaitu fungsi. Soalan dia ada dua ni kan, apakah kegunaan produk? So, kita tengok adakah produk ini pelanggan tu menjawab. So, pelanggan tu cakap produk saya ini akan digunakan untuk membawa barang-barang. So, okey. Produk dia ada kegunaan. So, dekat mana produk ini akan digunakan? Produk ini digunakan di rumah atau mana-mana sahaja mengikut keperluan pengguna. Dia dah menjawab kepada persoalan dari segi fungsi. Yang kedua, persembahan. Macam mana produk ini dipersembah? So, produk saya dipersembah dengan pelbagai warna. Dia nak buat bakul yang ada macam-macam warna. So, dekat sini reka bentuk saiznya dapat diubah sesuai. So, ada macam-macam jenis saiz lah. Kemudian, tujuan pasaran. Siapa yang akan guna? So, dekat sini sasaran pengguna dia ialah orang yang berumur 18 tahun ke atas sebab dia kata pada usia ini ramai yang memerlukan produk yang perlu membawa pelbagai jenis barangan. So, siapa pesaing yang wujud? Pesaing yang wujud adalah pesaing
Pesaing tu ada tetapi reka bentuknya kurang berinovatif. Dia nak cakap lah ada pesaing tapi produk dia tu tak berapa cun ataupun berinovatif. So, macam mana produk ini? Pengguna bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Dia kata suri rumah boleh juga pakai dan juga pengguna lain. So, tak kisah siapa-siapa pun boleh pakai, dia punya bakul serbaguna. So, berapa dia nak? Berapakah jumlah yang dia nak buat? So, dia kata untuk fasa pertama saya akan keluarkan 100 unit. So, untuk first batch, macam kita selalu dengar dekat orang beli barang tu kan, first batch dia keluarkan 100 unit. Kalau dapat sambutan, dia akan keluarkan next batch, second batch. Itulah third batch. Okay. Style ataupun gaya. Macam manakah reka bentuk produk ini? Produk ini dia nak guna bentuk asas geometri, bersaiz sederhana, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. So, adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian kat pasaran? Mestilah kerana reka bentuknya unik dan menjimatkan ruang penyimpanan. Dekat situ dia kata ada bakul serbaguna kan. So, ini adalah sambungan daripada kriteria pertimbangan utama tadi. Dari segi kualiti, macam mana kualiti pembuatan? Dia kata saya akan pastikan produk saya berkualiti tinggi. So, siapa yang kena buat ni? Mestilah pengurus projek. Ini adalah catatan, ini adalah jawapan daripada pertimbangan daripada pelanggan. So, adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? So, pelanggan ni dia kata dia nak ada ruang penyimpanan yang sederhana, dapat simpan lepas guna tanpa ambil ruang yang besar. Maksudnya beg ni, bakul ni, dia nak bakul ni boleh lipat. Bila orang nak pakai dia boleh buka, bila tak nak pakai dia boleh tutup. Macam mana nak buat? Ini adalah tanggungjawab mereka bentuk. Okey. Apakah piawaian kualiti akan dipatuhi? So dekat sini dia kata berdasarkan piawaian kualiti, produk kenalah berdaya tahan. Di samping itu, produk plastik dan komposit akan menjalani ujian oleh pihak SIRIM terlebih dahulu sebab nak menjamin keselamatan pengguna. So dekat sini dia suruh ada quality check lah dekat sini. So sebab bila kita buat sesuatu produk, kadang-kadang bila kita tak check, produk yang kita dapat tu koyak lah, terlebih benang lah, ataupun sengit sebelah lah, warna sebelah lain lah. So QC ataupun quality check ni penting lah. So untuk menjamin keselamatan. Yang seterusnya adalah dari segi kos. So berapa kos untuk dia nak jual lah? Kos anggaran bagi satu unit lah. So untuk kos konon-konon dia kata satu unit untuk buat bakul tu adalah RM15. So tahap keuntungan dia kata dia akan dapat RM10 bagi setiap unit jualan. So anggaran kos akhir dia kata kos akhir tidak melebihi RM20. Okey, jangka masa. So dekat sini bila pelanggan tu nak siap? Pelanggan ni kata nak siap dalam tempoh 40 jam waktu bekerja. Ambil kau 40 jam. 40 jam tu berapa hari? Satu hari 24 jam. Kira. Dia nak buat siap dalam 2 ke 3 hari tu, dia punya 100 bakul serbaguna siap. Okey. Apakah produk sampingan yang perlu siap dalam jangka masa yang sama? Dia kata contohnya pada masa yang sama tu ada mock-up ataupun model lah supaya dia ni dah ada penambahbaikan untuk kita tingkatkan jangka masa yang ditetapkan. Okey, first tu kena ada mock-up dulu. Bila dah ada siap mock-up, mungkin ada penambahbaikan, pelanggan tu nak, barulah di running, dah ada kata putus, baru running untuk produce 100 unit. Ni awal-awal dah produce, memang tiba-tiba pelanggan tu kata, saya tak nak 100 ni awal. Saya kata nak tengok contoh dulu. Ni tak tunjuk contoh. Tiba-tiba, okey. Terus buat. Tak boleh lah macam tu. Okey. Sebab itu borang project brief ni kena ada. Okey. Supaya kita jelas. Siapa yang jelas? 3 orang penting tu kena jelas. Iaitu pengurus projek. Siapa yang kedua? Pelanggan. Yang ketiga adalah mereka bentuk. So, sebagai konklusinya, rumusan yang kita dah belajar 3 subtopik hari ini iaitu definisi project brief, pengenal pasti ciri project brief dan juga merancang project brief untuk menghasilkan produk yang kreatif. So, definisi dulu kita refresh balik. Definisi adalah proses perbincangan awal antara pengurus projek dan juga pelanggan yang mana turut dihadiri oleh mereka bentuk. Okey.
Kemudian ada berapa ciri projek brief? Ada 7. Ada tajuk, ada gambaran keseluruhan, projek, kriteria projek, perancangan pengurusan projek, analisis kajian, lakaran idea, mockup ataupun model. So dalam merancang projek brief ada 2 jenis kriteria yang kita kena pertimbangkan, iaitu kriteria pertimbangan utama dan juga catatan penerangan, dan kita kena buat dalam bentuk jadual, dalam bentuk apa tu? Dalam bentuk borang projek brief. Okey? So, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye!